Bagaimana untuk mendapatkan kemuliaan? Dapat kemuliaan. Kemuliaan ni milik siapa? Milik Allah. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Siapa yang inginkan kemuliaan, bagi Allah itulah seluruh kemuliaan. Ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalus salihu yarfa'uhu. Kepadanya lah yas'adu al kalimut tayyib. Kepada Allah itulah angkatnya, naiknya kalimah yang baik. Semua kalimah yang baik naik pada Allah. Setiap hari, pagi ni, daripada pagi tadi kita buka mata sehingga malam ni, tuan-tuan dah cakap berapa banyak? Cakap dengan kawan, cakap dengan anak, cakap dengan suami. Berapa banyak dah kita dah cakap? Tapi berapa banyak yang naik kepada Allah? Yang naik hanyalah al-kalimut tayyib. Kalimah yang baik. Kalimah yang baik itu sama ada la ilaha illallah, sama ada istighfar, subhanallah, tasbih, dakwah kerana Allah, seru manusia amal ma'ruf dan nahi munkar kerana Allah, lillahi ta'ala. Kalimah yang baik. Kalimah ni saja yang angkat pada Allah. Wal amalu salih, dan amal salih yarfa'uhu. Amalan salih itu mengangkat kalimah yang baik. Boleh jadi. Ataupun Allah mengangkat kalimah yang baik. Allah mengangkat amalan salih. Ataupun maksudnya juga boleh bermaksud kalimah yang baik mengangkat amalan salih. Boleh maksud amalan salih mengangkat kalimah yang baik. Yakni ada kalimah yang baik, ada amalan salih, angkat naik pada Allah. Ada amalan salih, ada kalimah yang baik, Allah angkat juga naik kepada dia. Maka ada kemuliaan. Orang-orang munafiqun, mereka fikir kalau mereka sokong Nabi, mereka terhina. La in raja'na ila al-Madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-azal. Kalau kita pulang ke Madinah, yang mulia akan mengeluarkan yang hina. Maka anggap Abdullah bin Ubay bin Salul, dia kata pada ni. Tapi Allah kata apa? Walillahil 'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Bagi Allah kemuliaan, bagi rasulnya, bagi mukminin, tetapi orang-orang munafik tidak tahu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tengok dalam hidup ni, saya selalu sebut hal ni, soalan ni sama lah. Pertama, kita semua minta Allah muliakan kita. Muliakan bukan maksud manusia mulia, Allah mulia. Imam Ahmad disebat dia oleh pemerintah orang Islam, Mu'tasim lagi, yang terkenal membebaskan wilayah Islam daripada membebaskan wanita Islam, yang disebut, wah Mu'tasimah, wahai Mu'tasim, tolonglah aku. Begitu cemerlang Mu'tasim, tapi tangan dia telah menyebat belakang Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahli Sunnati wal Jamaah. Dia ada tuduhan Imam Ahmad salah akidahnya. Siapa yang tuduh? Yang menuduh ialah Al-Qadhi Abi Du'ad, Ahmad bin Abi Du'ad. Disebat, orang ramai takut nak tampil membantah khalifah. Imam Ahmad ambil risiko itu. Ketika dia disebat, dimasukkan ke dalam penjara, dilarang untuk dia bercakap, tidak boleh meriwayatkan hadis, tidak boleh buat kuliah. Sebab itu baca Baqi bin Makhlad yang datang untuk ambil riwayat daripada Imam Ahmad, terpaksa ketuk rumah Imam Ahmad, buka pintu, satu riwayat Imam Ahmad bagi, tutup pintu, dia pergi. Dia datang dalam keadaan orang yang minta sedekah, ketuk, takut special brand nampak.
Imam Ahmad kata kepada Baqi bin Makhlad, orang sepertimu, dia kata, aku datang jauh daripada Andalus, Afrika, lebih jauh daripada Afrika. Orang seperti kau ditolong, tapi apa boleh buat dengan keadaan aku? Tapi mati Imam Ahmad sebagai imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang menyebut dengan kemuliaan, walaupun dia tidak ada kedudukan pada zaman itu. Ahmad bin Abi Du'ad orang tidak kenal. Orang hanya kenal sejarah dia, menghasut pemerintah, menghukum Imam Ahmad bin Hanbal. Allah memuliakan siapa yang dikehendaki. Nabi kata, alidhu biyadal jalali wal ikram. Kamu sentiasalah mengulangi, senantiasa melazimi ya zal jalali wal ikram. Sebutan ya zal jalali wal ikram. Wahai yang memiliki kemuliaan, wahai yang memiliki yang kemuliaan dan yang memuliakan. Nabi suruh banyakkan, alidhu biyadal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram. Allah akan muliakan. Ya zal jalali wal ikram. Banyakkan sebutan ya zal jalali wal ikram. Allah muliakan. Dalam hidup ni kita lihat, tonton tengok putaran macam-macam orang dalam negara kita ke luar negara. Manusia jatuh dan bangun. Orang-orang yang mencari kedudukan supaya dia dimuliakan dan diingati oleh manusia, kebanyakan telah dilupakan oleh manusia. Sama ada apabila dia turun daripada jawatannya ataupun dia mati, walaupun semasa hidupnya dia mungkin berapa banyak nyawa. Dalam sejarah manusia, manusia yang telah membunuh orang berapa banyak nyawa supaya dia dipuja. Berapa banyak harta dia belanjakan supaya dia disanjung. Bila dia mati, dah tak dikenang lagi. Imam Ahmad tidak mau mengambil walaupun satu sen dari khalifah. Tapi dia dikenang Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disebat oleh khalifah. Abu Hanifah disebat. Imam Malik tercabut baunya kerana disebat oleh khalifah. Itu yang sebab dia itu bukan sembarangan. Itu keturunan Bani Abbas, keturunan Abdullah bin Abbas, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, keturunan daripada pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Malik, aku malu nanti jumpa dengan Allah. Jumpa Rasulullah, terpaksa aku beri beritahu, sesungguhnya ada keturunanmu telah memukul aku. Tuan-tuan, ramai orang yang telah cuba mensinggahsanakan namanya. Pergi demikian. Tapi yang tinggal di sisi Allah ialah kalimah yang baik. Ketika Umar bin Abdul Aziz, saya dah sebut beberapa kali tuan-tuan, nak meninggal, orang sedih tengok anak-anak khalifah yang lain. Setiap kali khalifah meninggal, meninggalkan harta yang banyak. Umar bin Abdul Aziz dia khalifah apabila meninggal oleh kerana banyak sangat berjuang, banyak sangat berusaha sampai tak sempat nak kumpul harta untuk diri sendiri. Orang tanya apa yang dia tinggalkan untuk zuriatnya? Kata dia, in kanu salihin wallahu yatawalla salihin. Jika mereka orang saleh, Allah menguruskan orang saleh. Kita minta supaya kita sentiasa istighfar, minta ampun ke Allah. Hidup ni letih. Kalau sesiapa yang berjuang untuk menggembirakan orang lain, mengambil hati orang lain, dia akan keletihan sehingga ke penghujung hayat. Pulang kepada Allah. Akhirat kelak Allah suruh dia pergi cari orang-orang yang ingin dia dapatkan redha mereka. Sesiapa yang membulatkan redha hatinya, jiwanya untuk mendapat redha Allah Jalla wa'ala, tak payah banyak untuk pergi cari satu tempat dia, redha Allah. Yang lain daripada itu Allah akan uruskan urusan kita. Sama ada kita percaya ataupun kita tidak percaya. Kadang-kadang saya tengok kan,
Dalam hidup ni banyak kali saya kata tuan-tuan, kita pun minta jauh lah. Tak payahlah kita ni nak please orang banyak sangat. Kita buat je apa yang kita yakin kita ada jawapan di sisi Allah. Letih masa, letih duit, letih usaha. Berapa ramai orang yang berusaha nak dapatkan likes di Facebook tu, macam-macam dia buat. Yang beli pun beli supaya dia dapat followers banyak tu, sebagian tu dia beli berapa ribu. Oh, tengok tu dia follow, pasal nak bagi orang tahu dia followers banyak. Tak apalah, teknik zaman gini kan. Lepas itu kalau buat satu status orang suka, oh dia pun happy. Main minggu depan status dia hak bak lain pula orang marah, dia pun susah hati pula. Hidup dunia. Tapi kalau hari-hari kita bangun inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita perbetul dengan Allah Ta'ala, kemudian kita perbetulkan hubungan sesama manusia ni supaya selaras dengan apa yang Allah mahu. Kalau kita dapat berbuat hal itu, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah rahmat kita.